biar makanan tu tak cukup sebab kita boleh agih-agihkan sampai cukup daripada kita mempunyai makanan yang terlalu banyak eksesnya sama membazir. Sebab siapa nak makan lepas tu? Ada orang yang kalau misalnya kata bazir makanan ni ketika macam ambil buffet lah. Dia kan tengah lapar, semua dia dipulun. Kan? Dan saya rasa statistik ni naik ketika musim-musim perayaan, buka puasa dan sebagainya. Okey, kita terus saja bercakap tentang pembaziran makanan ini. Terus saja bersama dengan Puan Razila Muhammad Anwar, Perunding Sijil Makanan Industri. Assalamualaikum Puan, terima kasih datang. Waalaikumsalam, terima kasih jemput saya. Sama-sama. Nasib baiklah saya duduk tengah-tengah. Kalau tak, ni merah apa semua ni. Elok sikit mata memandang ya. Kan? Okey, kita nak cakap tentang pembaziran makanan ni. Kalau kita statistik 17% pengeluaran makanan global itu adalah sisa makanan dan 11% itu daripada isi rumah. Jadi ianya memang menunjukkan bahawa orang-orang yang kat rumah ni saja yang membazirkan makanan-makanan ni, Puan. Macam mana tu? Betul tak? Sebelum kita nak cakap dari sudut isi rumah, kalau ikut negara pun, statistik pernah dikeluarkan oleh SW Corp lah. Iaitu Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam. Puratanya menunjukkan negara Malaysia ni paling teratas lah, tangga yang teratas. Dengan puratanya 0.54%, iaitu more than half lah. Lebih daripada separuh berbanding dengan negara-negara maju yang lain. So ini bagi saya agak membimbangkan dan kadar peratusan ini sebenarnya dia meningkat 15 hingga 20%. Terutamanya lebih lagi lah macam Cik cakap tadi, waktu-waktu perayaan. Waktu-waktu bazar Ramadan. Sebab tu bila kita masuk ke waktu-waktu Ramadan ni kita selalu kita kata remind ataupun ingatkan pengguna ni belilah secara bersederhana kan. Sebab bagi saya ini sangat merisaukan sebab dia berbalik kepada individu tersebutlah. Maksud dia punca-punca ini bukan sahaja daripada isi rumah tapi peniaga-peniaga juga perlu mengambil inisiatif dan ada kesedaran berkenaan dengan pembaziran makanan ni. So ini merisaukanlah macam tadi Cik sebutkan 17,000. 17,000 ni dari sisa makanan. Dia campurlah yang boleh dimakan ataupun yang tak boleh dimakan. So dari 17,000 ini sebanyak anggaran 24% yang masih boleh dimakan. Ini kajian yang telah dilakukan di tahap 40%. So makan-makanan yang boleh dimakan ni macam sayur-sayuran, buah-buahan yang kadang-kadang lebam sedikit-sedikit saja, nasi-nasi putih. Itulah 24% inilah adalah sebenarnya yang kita cuba nak bendung ataupun kurangkanlah. Puan, tadi kita ada dengarkan Bikisa tadi dia menyebutkan kita ni memang makan ikut nafsu saja. Ya, bila kita ambil makanan tu kita ikut nafsu lah, nasi nak double, nasi bukit, lauk pun penuh tapi akhirnya tak habis. Adakah ini berbalik semula kepada attitude kita, cara pendekatan kita dan mungkin dua sudutlah sebagai pengguna yang berada di rumah dan juga bagi mereka pengusaha di premis makanan ini. Okey, betul apa yang Puan cakap itu. Sebenarnya ini berbalik kepada cara didikan individu tersebut daripada rumah sebenarnya. So attitude ni sangat penting. Kenapa? Apa yang berlaku sekarang ni adalah habit, tabiat. So bila kita sebut sebagai tabiat itu memang sukar sekali kalau kita nak ubah dia 100%. So benda ini saya rasa perlu dilakukan secara terusan. Maksudnya kempen-kempen dijalankan macam jom tapau kan, MySeafood, kempen kesedaran. Dia bermula daripada didikan daripada rumah dulu. Macam pernah dengar dulu kan, kalau kita tak habis nasi putih kan, makan nasi tu kalau tak habis menangis nasi tu. So benda tu dia kadang-kadang terpinga di fikiran saya. Bila saya tak habis makan, menangis nasi ni, saya pun habis jugalah. Walaupun perut ni dah penuh. Sebab itulah didikan itu sangat-sangat penting untuk nak mengubah tabiat kita. Itulah, daripada kecil lah kita kena didik kan. Supaya tak bazir. Saya ni memang Awak mak ayah ajar apa? Tak boleh pergi umrah? Tak naik haji. Tak naik haji. Kan. Itu yang orang sebelah punya makanan pun saya habiskan juga. Kesian orang sebelah tak boleh pergi naik haji. Okey, kalau kita lihat statistik tu, adakah statistik itu kita boleh lihat memang tak berubah ke ataupun sejak kebelakangan ni ke ataupun orang Malaysia memang dari dulu sebenarnya suka bazir makanan ni? Okey, kalau kita perasan benda ini sudah lama berlaku. Sebenarnya sudah lama berlaku dan apabila trend ini kita nampak peningkatan, maksudnya dia tak menurun-nurun. Inilah benda yang kita patut risaukanlah. So kalau nak kata negara Malaysia saja, negara lain pun ada juga melakukan pembaziran seperti ini. Tapi kalau kita tengok peratus ni balik, negara Malaysia ranking yang pertama. So ini agak merisaukanlah. Ya, sekarang memang kita tak ada berlaku dalam keadaan yang kebuluran macam negara-negara yang lain ya, yang ada masa kebuluran. Tapi pada waktu yang akan datang, kalau kita ada menghadapi masalah kebuluran ini, so apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberi implikasi yang buruklah untuk pada masa yang akan datang nanti. Membandingkan statistik yang kita lihat tadi kan, beberapa negara lain pun ada juga tapi tak setinggi Malaysia. Apakah penyelesaiannya? Mungkin kita punya budaya ni makan jenis yang
yang kata free lah, nak tambah nasi berapa banyak pun boleh, kan tak ada portion control dan sebagainya. Bagaimana kita nak ubah gaya hidup perspektif itu dan mungkin cara penyelesaian jangka masa panjang, Puan? Okey, kalau dari segi penyelesaian jangka masa panjang itu dia ada beberapa pihak lah yang boleh take part ataupun involve dalam perkara ini. Pertamanya pihak kerajaan lah. Macam dari dulu, dari sejak 2015 ni kita sudah ada macam-macam kempen. Kempen My Safe Food, kempen Jom Tampau ya. Bila beli makanan secara berlebihan, kita memang amalkan, kita memang advice dia untuk bungkus bawa balik rumah supaya kita tak terbuang. Dan juga saya rasa ini adalah benda yang mungkin baru, kita boleh memperkenalkan peraturan ataupun hukuman kepada peniaga-peniaga ini kalau mereka melakukan pembaziran makanan. Kita kena cuba memberhentikan dulu dia punya peranan utamanya, barulah yang pengguna ni dia akan follow lah, dia macam tu. So itu adalah antara yang saya rasa agak berat, tapi tak mustahil lah kalau kita mula memperkenalkan benda ini. Ya, okey. Bermula daripada yang menyediakan makanan tu lah sebenarnya kan. Tapi untuk kita ni bermula dari rumah juga kan. Okey, kita nak tahulah kan, mungkin macam tadi soalan saya tadi kan, yang saya ajukan tadi tu mengatakan bahawa statistik tu macam tak berubah, kadang-kadang makin naik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita lihat pelbagai kempen juga telah pun dibuat oleh kerajaan dan sebagainya. Pendidikan dekat rumah pun dah buat. Tapi rasa macam orang kita ni macam yalah, dia dah terbiasa. Masuk kiri keluar kanan. Dia macam orang trend orang Malaysia pula sekarang ni kan. Okey, nak tahulah andai kata kalau kita ni terlalu sangat membazir makanan ni, kadang kita tak tahu orang yang berduit ni kadang buang makanan ni dia orang tak terasa. Tapi bayangkan kalau kita sebenarnya kais pagi makan pagi, itu kita akan terasa. Dan kita nak tahulah orang yang macam suka bazir makanan ni, apa antara kesan-kesan yang mungkin kita tak tahu. Kita ingat macam buang saja, macam okey settle lah, buang kat tu sampah, tak apa, biar yang orang yang kat tu sampah tu yang handle apa semua. Tapi kita sebagai pengguna kita tak tahu kesan. Jadi apa antara kesan kalau kita bazir makanan ni? Okey, antara pertama kesan yang utamalah kalau di tapak pelupusan itu, bila ada terlalu banyak sisa makanan yang perlu kita dilupuskan, ia boleh meningkatkan pelepasan gas metan. Tu kita panggil methane lah. So gas ini sebenarnya tidak baik untuk kita hidup, dan juga dia boleh menipiskan lapisan ozon. This is the first one lah yang sebenarnya kita agak risau. Okey, so ini adalah agak berat lah. Kedua, kalau dari segi isi rumah, untuk yang orang have tu mungkin dia tak terasa sangat lah. Tapi macam dengan orang yang kurang berkemampuan ini, bila kita kira-kira tu sebanyak RM210 dirugilah, mendapatkan kerugian setiap bulan itu, kalau lihat pada purata pelupusan sampah daripada sisa makanan itu. So kalau darab dengan setahun dah 2,600 kerugian berlaku. Okey. Sebab itulah benda ini dia dari sudut ekonomi pun dia boleh beri implikasi yang buruk. Dari segi kita punya udara, environment pun ada implikasi dia. Okey. Jadi kita melihat itu implikasi dari sudut ialah environment kan, dan masa panjang. Tapi kita fikirkanlah kalau lain kali kita nak bazir makanan, kita fikir ada keluarga gelandangan di luar sana yang tak makan dari pagi sampai ke petang, dan kita tergamak untuk membuang, bazir makanan tu dibiarkan luput dalam peti sejuk. Kenapa? Ya, tapi ada juga di antara peniaga ni yang tak habis dia punya jualan makanan tu, dia sedekahkan kepada orang, ada juga. Ada juga. Kan? Okey. Terima kasih cakap kepada puan kena datang bagi berkongsi tentang bazir makanan. Mungkin ada di antara kita yang macam tak sedar kan, kita bazir semua kan. Tapi kita dah bawakan untuk anda di Malaysia hari ini, jadi kita macam tersedar jugalah. Jadi anda semua kalau lepas ni nak beli makanan ke, nak beli barang dapur dan sebagainya, kena berpada-padalah. Macam yang puan sebutkan tadi, kita boleh save RM210 tu bulan. Kan banyak tu. Banyak. Saya pasti yang saya menonton sekarang ni dah terus bergegas ke peti sejuk nak clearkan makanan lama. Bagus. Bagus. Teruskan. Bercakap tentang nak clear makanan lama ni, tahu tak kalau makanan-makanan lama yang macam nak expired, nak tamat tempoh sebenarnya. Roti kita boleh buat juga, ada makanan-makanan lah, ada dia punya resipi-resipinya lah.